Untuk mengisi masa malam ini saya nak terangkan tentang 3 konsep yang selalu mengelirukan orang yang beramal dengan tarekat dan tasawuf. Yang pertama berkaitan dengan kasyaf, al-umur mukasyafah, perkara-perkara yang dikasyafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkara yang berkaitan dengan kasyaf ialah fana fillah, dan ketiganya ialah baqa billah. 3 istilah ini memang sukar dipahami oleh orang ramai dan selalu mengelirukan pengamal-pengamal tarekat. Bila mereka terkeliru, mereka bukan dapat kebenaran kasyaf mereka. Kasyaf yang mereka bangga-banggakan adalah kasyaf syaitaniah. Begitu juga fana yang didakwa oleh mereka adalah fana syaitan. Betul. Seterusnya, baqa yang mereka dakwa juga adalah baqa bis syaitan, yang selalunya mereka sebut duduk di dalam hakikat kehambaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, tentang fana. Dulu pernah saya terangkan tentang fana ni, dan tak salah saya ada tulis satu artikel mengenai fana ni. Besar kemungkinan akan disiarkan dalam majalah Al-Islam keluaran 20 hari bulan hari ini, untuk bulan 11. Biasanya 20 hari bulan sudah keluar. Untuk bulan depan 20 hari bulan ini sudah keluar, biasanya begitu. Kalau lah dipilih dan disiarkan, mungkin Al-Islam bulan 11 ini adalah tulisan saya tentang fana. Yang menurut saya menulis tentang fana ni kerana kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat. Ramai orang bertarekat mengaku mereka fana, guru mereka fana. Kita tengok dalam klip video YouTube, ada kumpulan-kumpulan orang tarekat berzikir elok-elok duduk la ilaha illallah, lama-lama berdiri. Sudah berdiri bergoyang-goyang, mula-mula goyang-goyang perlahan, lepas tu goyang kuat-kuat, serban sampai jatuh. Akhirnya orangnya pun jatuh. Didakwa oleh mereka fana. Adakah betul itu kejadian itu sebagai kejadian fana, atau semata-mata itu adalah mainan syaitan dan jin saja? Pertama sekali, soalan, adakah betul dalam Islam ini Allah ada mensyariatkan tentang fana, tentang baqa billah, dan tentang kasyaf? Jawabnya ada. Allah ada mensyariatkan tentang ilmu mukasyafah. Allah ada mensyariatkan tentang apa yang dinamakan fana billah dan baqa billah. Kerana ada dalilnya dalam Quran dan dalam sunnah. Kerana itu, kalau kita menafikan adanya mukasyafah ilmiah, menafikan fana billah dan baqa billah,
berarti pada hakikatnya kita akan jadi kafir kerana menafikan apa yang Allah syariatkan dalam Quran dan disebutkan dalam sunnah, disebutkan dalam hadis Nabi dan telah menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah tahu ada disyariatkan. Apa sebab? Ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Cukup Kemudian tentulah kita bertanya, apa dalilnya, apa ayatnya, apa hadisnya. Ayat Qurannya ialah ayat 190 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Kemudian disambung lagi ayat 191, keterangan lanjutnya. Coba kita perhatikan maksud ayat ini dahulu. Sesungguhnya di dalam di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi, dan di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah, la ayatin li ulil albab, yang dapat disaksikan oleh ulul albab. Pertama sekali tuan-tuan, kita nak selesaikan fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Fi ini di dalam, sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi, di dalam peredaran masa malam dan siang. Ini di dalam apa? Dalam rumah ke, dalam bumi ke, dalam langit ke? Maksudnya di dalam alam gaib, di dalam alam malakut. Alam yang kita duduk ni dinamakan alam mulki. Dalamnya itu dinamakan alam malakut. Jadi alam mulki kita boleh tengok dengan mata kepala. Bila kita duduk di alam mulki, maka kita tak boleh nampak alam malakutnya. Tetapi gulungan ulul albab, Allah tegaskan dalam ayat ini, la ayatil li ulil albab. Ayat-ayat Allah yang berada di dalam malakut, kejadian Allah yang di langit di bumi dan dalam peredaran masa malam dan siang, dapat dilihat oleh ulul albab. Ini berarti ulul albab melihat ayat-ayat Allah di alam malakut tadi bukan dengan mata kepala, tentunya dengan mata hati atau dengan pandangan roh. Boleh faham tak ni? Saya takut tak boleh faham. Maknanya tuan-tuan, kita hanya boleh melihat ayat-ayat Allah di alam malakut dengan pandangan hati, dengan pandangan roh. Bila kita boleh gunakan pandangan hati dan roh? Bila Allah angkatkan berbagai hijab hati kita, roh kita, barulah kita boleh nampak. Kalau Allah tidak angkatkan hijab yang mendinding, yang menghijab pandangan hati kita, pandangan roh kita, kita tak boleh nampak. Sebab itulah ulul albab ni orang yang istimewa, tidak seperti kita, kerana mereka telah dikurniakan oleh Allah dengan diangkatkan berbagai hijab hati, berbagai hijab roh, sehingga mereka boleh nampak ayat-ayat Allah di alam malakut. Istimewa tuan-tuan.
Jadi ketika mereka ini, ketika ulul albab ni tuan-tuan, dibukakan berbagai hijab, diangkatkan hijab hati atau hijab roh, mereka nampak. Ini kan satu keadaan di mana ulul albab ni menerima ilmu mukasyafah daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Betul. Ketika diangkat berbagai hijab hati, hijab roh, ulul albab ni nampak ayat-ayat Allah di alam malakut. Nampak itu dikasyafkan dah. Maknanya yang tak nampak dinampakkan oleh Allah dalam pandangan hati, pandangan roh. Inilah ilmu mukasyafah. Tapi bukan nampak jin, bukan nampak kereta hilang, bukan nampak siapa yang masuk rumah kita curi barang kita. Itu tak dikehendaki. Itu orang yang berkawan dengan jin boleh. Pawang-pawang, kita tahulah peranan pawang pada masa dulu. Dia kecil-kecil saya pun orang kampung, bila irang barang pergi ke pawang, dia bakar kemenyan, masak atau potong limau. Oh, benda ini tak jauh, ada dekat-dekat sini, orang sini juga, orang kampung juga yang ambil ni. Bukan orang lain, ada hubungan saudara. Kita pun boleh cakap tuan-tuan, nak jadi pawang ni mudah. Pandai cakap, insya-Allah aku Jadi yang dikatakan kasyaf di dalam ilmu tasawuf itu ialah kasyaf ilmu. Inilah dalilnya ayat 190 surah Al-Imran, di mana orang ulul albab dikasyafkan berbagai hijab hati dan roh, sehingga mereka nampak ayat-ayat Allah di alam malakut. Dan ini dengan sendirinya nampak ayat-ayat Allah di alam malakut inilah sebahagian daripada al-ulum al-mukasyafah, berbagai ilmu yang dikasyafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.